Menarik di Malaysia hari ini, Rabu 2 Februari. Membawakan isu mengenai keselamatan makanan, terutama pada buah-buahan. Jom tinjau dekorasi di kafe berkonsepkan seni dengan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai hiasan utama. Serta bersama penyanyi Cina yang serba versatile, Daniel Lee dengan single terbaru Menunggu Pulang. Bermusim terus aku membilang melihat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih lagi bersyuting. Malaysia meraihkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia yang meraihkannya lah. Semalam dah cuti, hari ini pun cuti. Jadi sama-samalah bercuti bersama kami di depan TV sehingga jam 10.30 pagi nanti. Ya, betul-betul. 1 jam bersiaran bersama dengan kami berdua, saya Fazli dan juga Faria pada hari ini. Jadi, hari ini hari yang kedua lah akhirnya. Sambutan Tahun Baharu Cina yang disambut meriah juga, berdetak-detum juga malam tadi. Betul. Sebab menurut kepercayaan Cina, ialah hari pertama, hari kedua tu mereka bakal mercun. Tapi itulah dia, kita ni sebagai orang yang berada dekat Malaysia ni, masyarakat majmuk ni harus menghormatilah antara satu sama lain. Janganlah ada di antara kita yang rasa macam kenapa ni bising sana bising sini kan. Sebab apa? Sebab kita nak meraihkan kepelbagaian kaum dekat Malaysia ini kan. Jadi ini adalah Tahun Baharu Cina, nanti kita nak sebuah hari raya di Bawali dan sebagainya. Apapun, hari ini kami akan kongsikan kepada anda semua pelbagai yang menarik di Malaysia hari ini, Faria. Okey, tarikh hari ini pun cantik. 02022022. Hari ini ke confirm? Hari ini. Tarikh awak? Sepatutnya lah, tak jadi. Okey, kita nak bawakan semalam. Katakan kemeriahan tu masih lagi dapat dirasai seperti dengan Tahun Baru Cina ni, tapi katanya sederhana dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah kan, sebab tahun ini kita dapat meraihkannya. Ini Perdana Menteri turut hadir Majlis Tahun Baru Cina MCA. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan isteri Datin Sri Muhaini Zainal Abidin pagi semalam menghadiri Majlis Tahun Baru Cina anjuran MCA di Wisma MCA. Jadi majlis ni diadakan secara sederhana lah dan mematuhi prosedur operasi standard SOP itu yang dihadiri oleh Menteri Kabinet, pemimpin parti politik kerajaan. Ya, okey. Dan yang seterusnya, kita lihat masyarakat majmuk di Malaysia ini menyambut Tahun Baharu Cina. Antaranya mereka ni berada di kawasan-kawasan Tokong di ibu kota. Jadi meriah disambut dekat sana dan mereka juga mematuhi SOP yang telah pun dikatakan. Dan PM juga sempat untuk pergi ke Pusat Jagaan Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Istimewa Ihsan Taman Gembira. Dan kalau kita lihat di sini, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluangkan masa selama 30 minit menyantuni dan menyerahkan pek makanan berserta buah limau kepada anak istimewa di pusat jagaan itu. Dan turut hadir iaitu isterinya Datin Sri Muhaini Zainal Abidin dan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datin Sri Rina Muhammad Harun. Maknanya meluangkan masa juga untuk meraihkan Tahun Baru Cina ini bersama mereka yang mungkin yang istimewa lah kan. Okey. Seterusnya, ini berkenaan dengan tadi awak cakap tokong tu kan? Tokong. Ini tokong ni, ya Allah, kira tokong paling lama dekat Pulau Pinang. Dah dibina pada 1782. Jadi nampaknya sempena dengan Tahun Baru Cina ni mulalah meriah dengan kehadiran penganut agama Buddha ni sempena dengan Tahun Baru Cina ni kan. Cumanya walaupun begini, mereka mengawal jugalah, maknanya tak boleh semua sekali masuk dalam satu masa. Maknanya ada jumlah tertentu yang dibenarkan, ada penggiliran, sistem penggiliran untuk masuk. Ya, okey. Jadi maknanya dekat sini walaupun kita ni ada SOP dan sebagainya, tapi tetap meriah juga dekat sini kan. Jadi anda semua kena patuhi SOP yang telah pun dibuat di mana-mana tokong. Jadi kita lihat visual ini nampak meriah. Kan nampak meriah. Dan selepas ini saya nak kongsikan ini sambutan raya di negara luar, di negara China. Saya bertuah sebab beberapa tahun lepas saya sempat untuk pergi ke negara China untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina dekat sana. Dan bezanya dekat sini ialah dekat China tu memang keseluruhannya mereka sambut. Jadi di setiap tempat tu akan ada sambutan-sambutan dengan tarian singanya dan sebagainya kan. Jadi ini kami nak bawakan kepada anda semua kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina iaitu di daerah Chongqing, China. Shandong, China. Ya, betul. Ini
tengok dia punya warna-warni lampunya di setiap bangunan. Ini sangat mengagumkan. Jadi apa kata kita saksikan dulu visual ini. Ya, jom. Wow, Shandong and Chongqing, China. Betul. Dua tempat yang sangat-sangat meriah dengan warna-warninya. Oh. Sebelum ni, 2 hari lepas kan, kita ada bawa juga sedikit paparan dibanding dekat Melaka tu. Kan Little Beijing, maknanya diwarnai sifat-sifat kejayaan mereka ini mewarnai dan menghiasi kawasan rumah tu dengan inilah limpahan lampu-lampu bila kat waktu malam. Ini lagi meriah ni. Oh, ini lagi meriah ni kalau pergi ke sana sebab kita lihat pesta Tanglong di sana memang itu meriah sekali dengan pesta percahayaan di China. Jadi kalau ada kesempatan bolehlah pergi ke sana kan. Tapi macam Faria kata dekat Malaysia pun tak kurang hebatnya juga kan sebab kita ni pelbagai kaum dekat sini. Okey. Topik yang akan kami bawakan pada hari ini kita nak bagi tumpuan kepada isu keselamatan makanan pada penjualan buah potong. Buah potong ni memanglah kita lihat kalau sebelum ini kita boleh membeli buah-buah potong ini di gerai-gerai jualan buah-buahan. Tapi sekarang ini kita lihat di tepi jalan dekat kawasan traffic light, lampu isyarat pun dah ada juga orang jual ni. Tapi ada bahayanya pula. Kita nak tahu apa dia bahayanya sebab dia kata kadang-kadang kita beli buah tu macam masih muda tapi makan manis. Macam mana nampak macam masih muda tapi manis? Jadi kita nak tahu lebih dekat berkenaan dengan isu ini, keselamatan makanan pada penjualan buah-buahan potong ini. Jadi kita nak dengar dulu pendapat orang ramai dan juga berkenaan dengan isu ini. Saksikan. Jom. Tahukah anda, buah-buahan memiliki kandungan gizi, vitamin dan mineral yang sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Kebaikannya jelas terbukti kerana diletakkan pada aras kedua piramid makanan bersama sayur-sayuran. Pengambilan mengikut jumlah yang mencukupi dapat menyalurkan nutrien kepada otak dan tubuh badan. Pelbagai jenis buah-buahan boleh didapati di kedai sama ada yang boleh dimakan terus atau dikupas dan dipotong. Bagi memudahkan pengguna, banyak jenis buah-buahan dijual yang sudah siap dipotong, terutama buah-buahan bersaiz besar. Buah-buahan potong juga menyenangkan, terutama jika dalam perjalanan dan untuk dimakan terus. Bagaimanakah orang ramai memilih buah-buahan potong untuk dibeli? Tengok dia segar tak segar lah, fresh ke tak, tengok dia punya keadaan buah, fizikal buah tu macam mana, kalau segar kita boleh beli. Kalau saya lebih suka beli buah yang belum potong sebab kalau masyarakat tepi jalan kita tak tahu dia punya tahap kebersihan tu macam mana untuk buah-buah potong ni lah. Kalau saya nak beli buah potong ni memang benda first yang saya tengok ialah kuantiti dia dan harga dia lah. Dan saya akan make sure harga dia berpatutan dengan kuantiti yang dijual tu. Baru-baru ini, tular di media sosial mengenai buah nenas bersaiz kecil yang dibimbangi menggunakan pemanis tiruan bagi menyedapkan rasa. Ekoran daripada kisah yang dikongsikan, timbul juga persoalan, adakah hanya buah nenas sahaja atau buah-buahan potong lain turut berisiko ditambah bahan penyedap rasa? Itu maksudnya peniaga tu tak jujur. Tak sepatutnya benda tu berlaku sebab ia akan impak kepada kesihatan pembeli. Itulah sebab salah satu sebab saya tak beli buah-buah potong tepi jalan. Kita takut benda-benda macam tu kan. Bagi saya itu terpulang kepada individu. Kalau macam saya kena tengok buah tu dulu yang dijual tu lah. Kalau saya rasa buah tu macam memerlukan tambah perasa untuk menambahkan lagi kemanisan buah tu, itu tak ada jadi masalah lah.
Selain buah potong, buah-buahan impor juga ada ditambah dengan bahan kimia tertentu mengikut kadar yang dibenarkan bagi mengekalkan kesegaran buah. Persoalannya, adakah keselamatan buah-buahan terutama buah potong terjamin? Dan apa yang perlu dilakukan jika disyaki ada penambah perisa pada buah-buahan? Adakah dibenarkan mengikut akta atau bagaimana? Tiba-tiba risau pula sebab kita tahu kan biasanya kita kalau kita tak sihat ke dan sebagainya makan buah banyak kan sebab kita tahu bahawa buah-buahan semula jadi ni adanya vitamin dan khasiat tersendiri. Betul. Tapi bila ada isu seperti ini ini yang kadang-kadang membimbangkan kita cakap alamak kita ni macam mana selamat ke kita makan buah-buahan seperti ini kan? Satu lagi macam kita yang sukakan buah-buahan ni kadang-kadang kalau buah-buahan itu tidak ada rasa manis, tidak ada rasa macam yang sedap, kadang-kadang kita letakkan perisa-perisa tambahan itu. Tetapi apabila pendedahan ini telah pun kita rungkaikan, jadi kita macam terfikir bahan yang kita letak pengawet dekat dalam tu adakah ianya selamat ataupun tidak. Betul. Okey, jadi kita terus saja ingin bersama dengan Ketua Penolong Penggarah Kanan Cawangan Pematuhan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM. Kita terus saja bersama dengan Puan Rafiah Sibil. Assalamualaikum Puan Rafiah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, dari Sabah Ya. Okey. Kita bercakap berkenaan dengan isu keselamatan makanan ni yang terdapat dalam buah-buahan potong ni kan. Ada kata ada bahan tambahan yang mungkin akan memberi kesan kepada kesihatan kita. Isu ni macam mana Puan sebagai permulaan ni? Bagaimana wujudnya penambahan rasa manis ni yang mungkin tidak selamat dan digunakan oleh penjual kepada buah-buahan potong ni? Okey, biasanya buah-buahan yang dipotong segar ni sepatutnya dia tidak boleh mengandungi sebarang bahan pemanis tiruan ataupun bahan pemanis tanpa zat. Walau bagaimanapun, bahan pemanis tanpa zat ni boleh ditambah pada mana-mana bahan makanan lain. Tapi selain daripada bahan makanan buah potong ataupun segar yang dikupas dan sedia dimakan, itu tidak dibenarkan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Puan, antara bahan pemanis tiruan yang diletakkan di dalam buah potong ini, terutama sekali buah baby nenas kan, seperti mana dikatakan adalah siklamat. Jadi pemahaman penonton sekarang ini nak tahu apakah yang dimasukkan sebagai siklamat itu sendiri, Puan? Sebenarnya siklamat ni merupakan bahan pemanis tanpa zat, juga dikategorikan menurut World Health Organization, Expert Committee. Bahan siklamat ni adalah boleh memberi rasa manis, lebih 30 kali ganda berbanding gula biasa yang kita gunalah di dapur dan sebagainya. Tetapi bahan pemanis siklamat ni boleh ditambah dalam makanan, tetapi bahan makanan yang buah-buahan ataupun buah-buahan yang telah dikupas ataupun bahan makanan yang sedia dimakan yang buah-buahan tersebut tidak boleh dilarang penggunaan bahan pemanis tiruan siklamat. Tapi bahan pemanis siklamat ni boleh digunakan pada makanan lain. Okey. Tapi kan Puan, kita tahu bahawa mungkin ada segelintir daripada penjual mereka ni menggunakan sebab nak lariskan penjualan kan. Tapi bagi kita ni yang mungkin tak tahu macam mana, adakah sesuatu kalau kita beli buah tu ada ke bahan tiruan tu kan. Dia macam nak tahu. Ada kelainan tak dari segi manis yang semula jadi dengan bila dia ditambah tu dengan bahan tiruan tu? Kalau kita tengokkan apabila kita pergi di kedai dan memilih makanan tersebut, membeli buah-buah manis ni, biasanya kita akan melihat biasanya kita makan macam ni. Contohnya macam nenas, biasanya rasa manis dia begini. Tetapi kalau dia mungkin terlebih manis, mungkin kita boleh meragui sama ada dia ditambah bahan pemanis tanpa zat atau tidak.
Dengan cara begini, hanya melihat secara kasar, mungkin kita merasa ragu-ragu, tapi kita tidak boleh menentusahkan sama ada bahan pemanis tersebut boleh telah ditambah ataupun tidak. Okey. Hanya dengan menganalisis makanan sahajalah di makmal boleh menentukan sama ada buah tersebut telah ditambah bahan pemanis tanpa zat ataupun bahan pemanis tiruan. Okey, kita harus membuat ujian makmal kalau nak tahu ada bahan tiruan ataupun tidak. Tapi kepada pengguna ataupun kita ni yang dah makan, dah makan buah itu dan tak tahu buah tu sebenarnya ada bahan pengawet ataupun ada bahan tiruan, apa kesannya kepada diri kita ni, Puan? Apa yang kita rasa selepas itu? Untuk yang bahan pemanis tiruan ni, biasanya kalau penjual ataupun pengguna dia menggunakan mengikut kadar yang tertentu, dia tidak memberi rasa apa-apa kecuali rasa manis. Tetapi bagi mereka yang sensitif, mungkin boleh memberi rasa lelah kepada mereka yang telah memakan buah-buahan yang mengandungi bahan pemanis tanpa zat ini. Dan ada juga selain daripada yang tambahan perasa manis tiruan ni kan, kalau kita lihat buah-buahan yang diimport seperti buah limau, kadang-kadang mereka ada menggunakan juga bahan kimia lain untuk memanjangkan, kan, nak memastikan buah tu segar, Puan, kan. Jadi yang tu bagaimana, Puan? Okey, kita biasa dengar ada juga bahan lain selain daripada cyclamide ditambah dalam buah-buahan. Mungkin baru-baru ni kita ada mendengar daripada baby nenas. Baby nenas ditambah. Sama ada dia ada bahan pemanis tanpa zat atau tidak. Daripada pemantauan kita, pemantauan Kementerian Kesihatan buat masa ni, belum ada lagi lah ditambah bahan pemanis tanpa zat ni. Walau bagaimanapun dari masa ke semasa kita akan memastikan pemantauan dijalankan termasuk pintu masuk negara, sebab mungkin kebanyakan buah nenas ni ada diimport dari negara kita, terutama termasuk musim perayaan Tahun Baru Cina terutamanya. Mungkin banyak yang membeli buah-buahan. Pemantauan kita laksanakan secara rutin di pintu-pintu masuk negara untuk memastikan makanan yang dijual ataupun dibeli oleh pengguna ini selamat. Jadi ada pemantauan lah kan untuk kita nak mengimport buah ni masuk ke dalam negara kita ini. Okey, soalan terakhir daripada kami. Kita tahu bahawa buah-buahan ni memang penting kan untuk tubuh badan kita. Tetapi apabila kita dah mendedahkan perkara ini, mungkin ada di antara kita yang rasa macam terfikir macam selamat ke kita kan makan buah-buahan ini. Dan anda kata kalau mereka ni memakan buah-buah potong, adakah sebenarnya mereka yang letakkan bahan-bahan macam perasa itu sebenarnya dibolehkan ke? Ataupun lepas ni kalau dah dengar pendedahan ini, dah tak payahlah nak ambil bahan-bahan untuk menyedapkan rasa buah ini. Nasihat Puan kepada kami semua ni. Puan? Dengar, Puan? Baik. Sedikit masalah teknikal berlaku. Puan, itu dia. Puan Rafi. Okey. Sekali lagi, Puan. Dengar soalan saya dengar tadi, Puan. Puan? Puan Rafiah? Sedikit nasihat Puan Rafiah kepada peniaga kan berkenaan dengan isu ini dan juga pengguna supaya lebih berhati-hati. Kepada pembeli terutamanya rakyat Malaysia terutama musim perayaan ni, pastikan apabila membeli buah-buah potong buah-buah potong segar ni, pastikan daripada premis yang bersih. Juga kita melihat kepada pengendali yang menggunakan amalan pengendali yang baik. Kita memastikan kedai-kedai bersih sebelum kita membeli buah-buah potong tersebut. Bagi sila gunakan konsep lihat, hidu dan rasa apabila membeli buah-buah potong ni supaya kita dapat mengelak daripada keracunan makanan dan memastikan makanan yang kita beli ini adalah selamat dimakan untuk semua dan untuk keluarga kita. Baik.
Terima kasih Puan di atas perkongsian pada pagi ini. Ya. Puan Rafiah Sibil, Ketua Penolong Pengarahkanan Cawangan Pemantauan Domestik Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan KKM. Astagfirullahalazim. Okey, baik, terima kasih Puan. Ni depan ni buah ni. Jadi sebenarnya kita kena peka jugalah dengan berkenaan dengan beli buah-buahan segar yang dipotong kan. Kita biasa kan lepas makan kita nak dessert sikit makan. Betul. Jadi Puan kata tadi apa? Lihat, hidu dan rasa. Kan. Tapi nak relate, nak kaitkan dengan Tahun Baru Cina dan juga buah-buahan ini. Perasan tak Fariha kalau misal kata kita nak bagi buah-buahan kepada masyarakat Cina, ada perasan tak buah pear? Buah pear. Tak ada. Sebab buah pear ni dipanggil sebagai liek ataupun li, li dipanggil ataupun maksudnya adalah berpisah. Berpisah. Jadi maknanya kita tidak digalakkan untuk memberikan buah pear ni kepada masyarakat Cina. Yang ada macam buah oren, buah apple boleh. Macam itulah. Kaitkan kan. Kita nak berehat seketika Fazli. Ya. Selepas ni kita nak kongsikan pasal berkenaan dengan deko ni. Katanya dengan deko kafe ni. Deko kafe ni hijau-hijauan. Jadi buat mereka yang datang sana tenang je kan. Sambil bersantai-santai kat situ kan. Lepas tu kita nak kongsikan juga berkenaan dengan ini sedikit bagaimana kalian untuk berinfak di Pusat Pendidikan Al-Quran ni. Itqan. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Malaysia Hari Ini. Yes, hidupkan pagi anda di Malaysia Hari Ini pada hari ini. Selamat bercuti ya, diucapkan kepada anda. Sambil-sambil bercuti itu, lihat kami di Malaysia Hari Ini. Okey, seperti mana yang dikatakan Fariha tadi, kita nak bawakan kepada anda berkaitan dengan dekorasi salah sebuah kafe ini yang berkonsepkan seni dengan pinggan mangkuk seramik buatan sendiri dan juga dilengkapi, dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan hijau yang berada di sekeliling kafe tersebut. Apa kata? Kita saksikan paparan ini dulu. Pemilihan kafe atau restoran untuk menjamu selera bukan hanya kepada rasa hidangan yang enak semata-mata, malah keunikan dekorasi juga antara yang menjadi daya tarikan pengunjung. Begitu juga di kafe Sepinggan Semangkuk yang mengetengahkan konsep seni dengan penggunaan tumbuhan hijau sebagai hiasan utama. Tenang dan mendamaikan, itulah yang dapat dirasai apabila menjengah ke kafe ini. Terletak di Ampang, Selangor, ini merupakan cawangan kedua selepas pembukaan kafe yang pertama. Kami adalah When Foods Meet Arts. So, apa yang kami ketengahkan adalah konsep-konsep yang berunsurkan art and craft. Sebab saya, background saya adalah orang art and craft. Saya nak memperkenalkan something yang different. Sebab kalau di dalam Malaysia, dah biasa untuk orang mengetengahkan konsep-konsep yang beauty, konsep yang something yang very minimal. Itu yang saya punya ni lah, mengetengahkan konsep art and craft. But at the same time, saya akan bubuh dalam, saya akan letak greeny dalam kafe saya sebab saya nak bagi satu suasana yang bila customer datang, dia akan rasa breathable, dia rasa green, rasa macam fresh. Itu salah satu saya punya konsep lah. Selain menerapkan konsep seni, kafe ini turut mengetengahkan elemen klasik moden. Macam saya suka konsep yang very klasik. Dia bukan maksudnya klasik yang betul-betul klasik, dia klasik moden. Kebanyakannya produk-produk yang kita letak di sini adalah produk buluh. So macam produk-produk buluh memang kami akan ambil, ada setengah barang tu memang kita ada yang second hand ataupun yang mana yang baru kita memang ada ambil daripada Negeri Sembilan. Menariknya, peralatan pinggan mangkuk seramik yang digunakan untuk hidangan kepada pelanggan adalah hasil buatan sendiri. Sajian yang enak dan persekitaran yang cantik pasti memberikan pengalaman manis buat pengunjung. Tenang kan, cantik kan. Jadi mungkin itu antara perkongsian kami untuk anda yang suka bersantai dan sebagainya. Antara tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Baik, kita nak teruskan perkongsian ini berkenaan dengan bagaimana kita ni
selama ni kita fikir macam kita berinfak tolong bina masjid dan sebagainya, tapi kali ini bagaimana kita boleh membantu memuliakan guru-guru, tenaga pengajar yang memerlukan tempat tinggal yang lebih selesa. Apa pun, kita saksikan terlebih dahulu berkenaan dengan Pusat Pendidikan Al-Itqan ini. Saksikan. Pergi pancing belakang oh. Adakah ini yang akan berlaku pada generasi muda tanpa bimbingan dan didikan insan bernama guru? Ayo kita berinfak kepada projek pembinaan kuartus rumah guru oleh Pusat Pendidikan Al-Itqan demi membalas jasa dan pengorbanan mereka. Itu dia, bagaimana kita membalas jasa pengorbanan guru-guru ini dan memuliakan mereka di tempat yang lebih baik. Sebenarnya kita nak teruskan perbincangan ini bersama dengan Ustaz Elias Ismail. Kabarnya di Kedah sekarang ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fariha, apa khabar? Baik Ustaz. Ustaz sihat lah? Sihat, alhamdulillah di kampung. Itulah, tenang je ya. Dekat kampung. Baik Ustaz, kita bercakap berkenaan bagaimana kita nak memuliakan guru ini. Kita tahu guru ni seorang individu yang sangat penting kan, menjadi lilin kepada kehidupan kita ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan dulu pengorbanan guru ni kepada kita ni Ustaz. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Fariha dan semua penonton-penonton Malaysia hari ini. Sememangnya tanpa guru siapalah kita. Tanpa guru tak mampu jadi penceramah, tanpa guru tak mampu nak jadi pengacara, tanpa guru takkan boleh jadi kameraman ataupun siapa-siapalah kita pada hari ini. Namun bagi saya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, bukanlah di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak menyayangi yang muda dan tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada guru. Maknanya dalam masyarakat kita ada 3 golongan utama yang perlu disantuni. Pertama, orang muda. Kedua, orang-orang lama, kita panggil apa? Otai. Kan, orang tua. Dan yang ketiganya, golongan para guru. Sebab itulah kita kena balas jasa para guru-guru ini. Itu. Dan mungkin bagaimana pula kita ni, bila kita dah mungkin mendewasa dan membesar, bagaimana kita nak membalas jasa guru-guru ni Ustaz? Ya, betul. Dia sebenarnya setiap orang kita ni, manusia kita akan rasa nak membalas budi, membalas jasa baik. Tapi guru ni kita memang tak akan mampu terbalas. Dia macam jasa ibu jugalah. Guru ni kita tak akan mampu membalas walaupun dengan wang ringgit. Tetapi apalah kiranya. Sebab itu kita nak kongsikan daripada pihak Pusat Pendidikan Al-Itqan Pulau Pinang. Kita nak mengajak para penonton-penonton semua untuk kita membantu pihak Pusat Pendidikan Al-Itqan ini dalam usaha kita nak menyediakan tempat tinggal ataupun kita sediakan kediaman untuk para guru-guru sebagai tempat mereka duduk di situ dan juga bersama dengan keluarga mereka. Sebenarnya Fariha, dalam beberapa perancangan pihak Pusat Pendidikan Al-Itqan ini ada kurang lebih ada 3 fasa. Dan fasa yang kedua adalah fasa yang lebih nak menumpukan kepada pembinaan 40 kuartus unit rumah guru dan staf Al-Itqan itu sendiri. Kira-kira jumlah yang diperlukan adalah 8 juta ringgit untuk fasa kedua, 40 kuartus unit rumah dan guru Al-Itqan ini. Dan insya-Allah jumlah 8 juta ini akan menjadi kenyataan tidak lama lagi. Dan kalau boleh saya tambah lagi, Fariha ya, insya-Allah untuk kuartus ini dapat dimuatkan dalamnya ada 3 bilik tidur, 2 bilik air, ruang tamu, ruang makan, dapur dan juga kawasan jemuran lah. Makanya ini semua untuk keselesaan guru dan juga kaki tangan Pusat Pendidikan Al-Itqan yang kira-kira 40 keluarga lah untuk nak ditempatkan di situ, insya-Allah. Baik. Ustaz, kalau macam bagaimana untuk membantu kita nak berinfak kan untuk membalas jasa guru-guru ni supaya kuartus yang selesa terbina untuk mereka ni Ustaz? Ya, dia sebenarnya kalau dekat paparan skrin anda pada waktu ini pun anda juga boleh tangkap layar. Tangkap layar, screenshot. Boleh ambil gambar di situ, nombor akaun yang tertera, juga nombor telefon pun ada di situ untuk anda hubungi dan untuk anda dapatkan maklumat lanjut. Atau boleh juga anda terus ke laman sesawang infaqalitqan.com
infak.alitqan.com ya, infak.alitqan.com, dan juga nombor talian ada di situ 0464911158, boleh hubungi segera. Dan kita juga membuka peluang bagi anda yang nak wakaf untuk kaki persegi, dan anda boleh hubungi nombor yang saya sebutkan sebentar tadi, insya-Allah, kerana kita nak doakan buat semua para penyumbang-penyumbang, pewakaf-pewakaf sekalian. Moga anda semua dimakmurkan rezeki, dilimpahkan rezeki dan harta anda datang dari jalan-jalan yang tak disangka-sangka, insya-Allah. Dan saya nak maklumkan juga Fariha ya, dalam kesempatan ni kita setakat ni telah pun berjaya mengumpul RM800,340, dan maknanya untuk nak capai 8 juta tu maknanya kurang lebih dalam 7.19 juta lagi diperlukan untuk pembinaan kuartus ini, insya-Allah. Jadi ayuh kita menyumbang segera dalam seronok kita bersama keluarga, dan juga hujung ataupun di musim cuti ini jangan lupa ada pihak yang sangat memerlukan sumbangan untuk keselesaan guru-guru yang banyak mencurahkan bakti dan ilmu mereka buat kita bersama, insya-Allah. Insya-Allah, sama-sama kita memuliakan guru-guru ni. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Ilyas Ismail, pendakwah selebriti kita, atas perkongsian berinfak di Pusat Pendidikan Al-Itqan ini. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Daniel Lee, penyanyi. Ingat lagi tak? Lama dah tak jumpa dia ni. Malaysian Idol dulu 2005. Dengan lagu terbarunya Menunggu Pulang. Jadi kita jumpa selepas ini. Kita rehat dulu minum kopi dulu Aku membilang, melihat semua masih terhalang. Berpisah, aku rindukan yang tersayang. Ku sedar ujian yang menduga, kau hanya mahu aku bahagia. Katamu satu erti yang sungguh indah. Walau di alam maya kita bersua, namun tak serupa bila kau ada. Menghitung hari, moga kita berjumpa. Kau di sana, aku di sini, merenung bulan. Nun jauhnya tinggi di awan, pengganti teman. Wajah ayah terbayang, senyum ibu terkenang. Lembah yang ku tinggalkan, menunggu aku pulang. Walau di alam maya kita bersua, namun tak serupa bila kau ada. Menghitung hari, moga kita berjumpa. Usah bimbang di hati, oh jagalah diri. Akan ku ingati pesan yang kau beri. Doa di hati, semoga direstui. Kau di sana, aku di sini, merenung bulan. Nun jauhnya tinggi di awan, pengganti teman. Wajah ayah terbayang. Layan tau lagu tu. Sambil-sambil makan buah limau ni. Suap. Romantik.
cantik. Wah. Lagu ni cukup macam buat kita dibuai tau. Wah, itulah. Jadi kita nak bersama juga dengan Daniel ni, kata kau di sana, aku di sini. Daniel ni di Kedah katanya. Selamat pagi. Hello. Hello, terima kasih Pak Choy. Hai, apa khabar? Khabar baik. Semua, selamat bercuti. Kacak lah. Kacak. Thank you, terima kasih. Okey, dekat Perak sekarang. Balik kampung ke Perak? Sebenarnya kampung saya dekat dekat Changlun, Kedah, tapi sebab hari ni kira raya kedua, so Daniel baru kahwin 2 tahun lalu, jadi hari ni balik ke rumah isteri. Ya, betul. Jadi ada kat Taiping lah sekarang. Oh ya ke? Okey. Kita nak tahu juga, nak tahu perkembangan terkini Daniel kan, sebab dah lama dah tak dengar cerita ni kan. Lagu ni tadi kita dengar menunggu pulang ni tahun lalu kan? Tahun lepas. Sepatutnya lagu tu keluar masa Tahun Baru Cina tahun lepas, tapi oleh sebab PKP, jadi banyaklah kerja-kerja yang nak buat tu macam tak boleh habis. So nak buat music video apa semua kan, baru je bulan lepas. 2 bulan yang lalu lah, kira bulan 12 tu baru keluar je. So video klip tu kira baru lah. Tapi video klip tu memang kejap yang tadi tu memang yang tadi sebab pakai Sanfu semua tu. Yang tu tak ada, yang tu shoot masa Chinese New Year, tapi yang kata yang tengah tengok ni yang ni video klip baru lah. Yang ni baru betul-betul video klip original. Okey. Jadi macam mana sambutan raya Tahun Baru Cina tahun ni, Daniel? Tahun ni agak kurang meriah sikit, tapi kira meriah jugalah sebab kalau kata adik-beradik Daniel sendiri 5 orang, adik-beradik ayah 13 orang, adik-beradik mak 9 orang. Jadi kira raya tu walaupun 50% meriah, kira meriah lah juga. So kalau yang kita tengok dekat TV ni semua tu memang family Daniel sendiri. So kita tengah beratur, yang duduk tu yang bagi angpau, yang penerima angpau, yang tengah beratur kat belakang budak-budak tu, yang beratur kat belakang tu yang nak ambil angpau. Meriah sebenarnya kan, sebab keluarga besar kan. Family besar. Daniel nak tanyalah alang-alang kan. Sebab kita duk cakap yang tahun ni tahun harimau. Tahun harimau ni kita tahu bahawa sifatnya berani kan. Ya, betul. Bertenaga. Ya kan. Daniel sendiri pemahaman tahun harimau tu bagaimana? Saya pun rasa benda yang sama lah kot. Tahun harimau tu tahun yang kuat, rasanya macam tu. Kita dah menghadapi, tapi tak pandai sangat lah. Daniel cuma ikut je lah apa ni kalau seboleh yang Daniel boleh ikut. Daniel, kita tahu Daniel ni sebenarnya walaupun berbahasa Cina, tetapi keberanian untuk merakamkan lagu Melayu itu memang ada pada kelebihan pada Daniel. Jadi bagaimana Daniel melihat bahawa sebenarnya kita dekat Malaysia sebagai artis Malaysia ni perlunya ada kelebihan ini daripada semua penyanyi yang berbahasa Cina, bahasa India kan. Bagaimana? Bagi Daniel rasa tak kisahlah penyanyi ke apa kan. Saya rasa sesiapa yang membesar di Malaysia, saya rasa kita banyak pengaruh daripada multicultural, bukan sahaja Cina, Melayu, India. Saya rasa macam ada juga international apa-apa semua je. So bagi Daniel jadi penyanyi Malaysia tu kita kira macam rezeki lah. It's actually very blessed yang kita boleh lah cuba-cuba bahasa yang lain-lain. Macam yang kita tengok music video yang ni pula, yang ni dia macam lagu tahun baru tapi dia ada bahasa macam-macam. Mengetengahkan Malaysia dalam tu kan. Ya, betul. So kalau cerita lagu ni sebenarnya macam ni, dia macam kata sekarang dah Chinese New Year, tapi bukan saja Chinese yang celebrate. So ada juga ada orang Sabah Sarawak semua kan. So adalah perasaan rasa macam nak balik ke kampung. Jadi kalau ikut lagu ni, dalam ada lirik Chinese, ada lirik bahasa Melayu juga, ada lirik bahasa Bidayuh. So campur-campur. Jadi macam mana ada lagu berbangsa atau berbahasa Bidayuh ni, macam mana Daniel nak menyanyikan lagu ni? Hafal ke atau memang dah sebenarnya tahu pendek je. Sebab yang paling panjang tu dalam bahasa Cina dengan dalam bahasa Melayu. Lepas tu yang ni cerita dia kata leleng-leleng
Jobo. Maknanya apa? Maknanya apa, Daniel? Boleh. Maksudnya aku nak pulang ke rumah. So maknanya saya nak balik kampung. Nak balik kampung lah. So aku nak leleng-leleng lah kayaknya. Leleng-leleng tu macam dia everybody macam tu je. So taklah kalau bagi Daniel ikut nyanyi je. Tapi Daniel suka lah lagu ni. Lagu kalau nak cari dia tulis leleng Chun Jiang Wan Jing. Maknanya pemandangan musim bunga. Macam tu. So maknanya macam perasaan tahun baru Cina dah mendekat. Jadi rasalah tak kisahlah Cina ke Melayu ke semua, rasa nak balik kampung. So itulah lagu yang menunjukkan perasaan macam itulah. Daniel, ni dah ini hari raya kedua kan. Jadi kita nak dengar sikitlah suara Daniel. Nyanyi lagu raya lah, tahun baru Cina lah kan. Okay. Daniel cuba. Okay. 世界很大，再困难都不怕。春天的旋律带我们回家。恭喜发财！ Gongsi. Thank you. Okey, baik. Daniel ada ucapan khas untuk peminat Daniel yang lama dah menyokong Daniel daripada tahun 2005 sampai sekarang ni. Daniel nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang masih lagi ingat Daniel, masih lagi menyokong Daniel. Jadi Daniel ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada semua kaum-kaum Cina dan selamat bercuti kepada semua kaum Malaysia dan juga sebenar tahun harimau semoga semua kuat macam harimau. Ahwat. 恭喜发财，发大财。 Kongsi facai. Terima kasih banyak Daniel. Terima kasih. Okey, jaga diri ya beraya. Okey, itu dia Daniel Lee. Itu antara kelebihannya lah sebab dia tahu bahawa Daniel ni memang dia bahasa Melayu dia bagus, bahasa Cina dia bagus dan sekarang ni keberaniannya mengetengahkan bangun elemen keluarga Malaysia itu dalam seni karyanya. Betul. Tak cukup dengan lagu Melayu, ada tambah lagi lagu Bidayuh pula. Syabas Daniel. Okey, kita berhenti berehat dan selepas ini bersama dengan saya nak bercakap tentang pembinaan Masjid Bandar Seri Impian di Keluang Johor. Okey, jadi anda jangan ke mana-mana. Okey, anda semua yang mungkin hari ini merancang nak pulang ke bandar semula selepas bercuti, baik-baik bawa kereta, okey? Semoga selamat sampai ke mana-mana saja destinasi anda. Okey, seperti mana yang saya katakan tadi, kita nak bercakap tentang Masjid Bandar Seri Impian Keluang Johor. Tapi untuk waktu ini, apa kata kita saksikan paparan ini terlebih dahulu. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ayuh sahabat, kita bersama membantu dan berinfak kepada pembinaan Masjid Taman Seri Impian. Semoga infak anda, segala kesusahan dipermudahkan dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, insyaAllah. Marilah sama-sama kita infakkan wang kita ini untuk pembinaan masjid ini. Okey, terus saja kita ingin bersama dengan Ustaz Haslin Baharin, pendakwah selebriti ataupun terkenal dengan panggilan Ustaz Bollywood. Assalamualaikum, Ustaz Haslin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Dalam kereta. Nak pergi mana tu, Ustaz? Sebenarnya saya ada program di Kuala Terengganu, ada forum. Malam tadi dan malam ni ya. Baik. Semoga selamat sampai nanti. Ustaz, sebelum kita nak bercakap tentang infak untuk pembinaan masjid ni, sebagai permulaan mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan berinfaklah sebelum tiba ajal mendatang. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua para penonton MHI pada pagi yang barakah ini. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, kenapa kita harus menginfakkan harta kita sebelum kita mati? Sebab antara amalan yang soleh, yang ulung dan julung yang terawal yang paling hebat ialah dengan membuktikan harta kita disumbangkan di jalan Allah kerana perkara tersebut akan menjadi aset ataupun our preparation ketika berada di alam barzakh dan apatah lagi ketika berada di alam mahsyar. Sebab banyak hadis-hadis telah menerangkan kepada kita bahawasanya dengan sedekah, subhanallah, kita akan mati dalam keadaan mati yang baik. Inna sadaqata tadfa'u maitata su'i. Sedekah boleh menafikan kematian yang jahat. Su'ul khatimah.
Kemudian bila kita bangun dekat akhirat kelak nanti, harta sedekah ini akan datang menemani kita, melindungi, memayungi kita ketika berada di padang mahsyar. Jadi persoalannya, kenapa kita nak sedekah selepas kita mati? Sebab tu kita tidak akan merasa kepuasan. Harta kita tu ke mana pergi? Sebab tu kita kalau boleh, para penonton sekalian, bagaimana Masjid Seri Impian ni mengharapkan bantuan untuk merealisasikan impian penduduk Muslim lebih kurang 15,000 tersebut, dan insya-Allah moga-moga dalam bahasa mudahnya jangan sampai peringkat bila datang ajal, bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun salihin. Kalau engkau tangguhkan mati aku ni, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang yang baik. Maka kata orang dalam Quran tersebut, maka tidak ada lagi peluang tersebut. So masa hidup ni, subhanallah, infaklah demi kebaikan diri kita sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh terangkan berkaitan dengan harta yang manakah yang benar-benar akan menjadi milik kita kelak? Sebab hisab yang paling lama ketika kita berada di padang mahsyar nanti, antaranya adalah hisab berkenaan dengan harta. Mungkin Ustaz boleh kongsikan. Ya, betul-betul. Sebab dalam hadis-hadis saya sebut antaranya ialah sebelum kita tidak akan bergerak kaki kita kepada kiamat, melainkan ditanya beberapa soalan. Yang pertamanya ialah, antaranya ialah, iaitu ditanya tentang wa'amalihi. Allah akan tanya tentang harta dia. Min aina iktasabahu. Dari mana dia dapat? Wa fima anfaqahu. Dan ke mana dia belanja? Sebab itu dalam bahasa mudahnya, yang dikatakan hak kita ni, para penonton sekalian, disebut 3 benda. Yang pertama, apa yang kita makan ataupun minum. Yang kedua, apa yang kita pakai. Dan yang ketiganya, sedekah. Jadi kita lihat, kedua-dua yang kita makan tadi dan kita pakai tadi, dia akan rosak. Dia akan jadi busuk. Dia akan jadi lusuh. Tetapi apa yang kita sedekahkan, dia akan segar bugar. Bukan dari sekarang ni tidak, tapi dalam alam barzakh, di alam akhirat dan sebagainya. Bahkan di dunia ini pun, subhanallah, yang Nabi sebut, kalau sesiapa nak akan umurnya panjang, maka bersedekahlah. Barang siapa nak menjadikan sakitnya reduce ataupun sembuh, antaranya juga ialah terapinya, bersedekah. Sebab itulah apa yang kita nak miliki sebenarnya ialah dengan apa yang kita sumbang dan sedekahkan ke jalan Allah. Subhanallah. Memang kita punya host pada pagi ni, matematik kita RM1,000 bagi 200 tinggal berapa ni? 800, betul tak? Ya, betul. Tapi matematik Allah, ni sebut matematik Allah ialah kalau bagi 1,000, tolak 200, mungkin 100,000. Ya ke Ustaz, ini macam lawak Ustaz? Tak. Nak cerita ganjaran di sisi Allah begitu tebal, begitu besar. Sebab tu kita nak kalau boleh, di mana milik kita yang sebenarnya ialah tak ada harta yang kita infakkan jalan Allah. Baik Ustaz, subhanallah. Baik Ustaz, mungkin boleh kongsikan tentang pembinaan Masjid Jamek di Bandar Seri Impian Keluang, Johor ini. Berapa lagi agaknya dana yang masih lagi diperlukan Ustaz? Okey, untuk pengetahuan para penonton sekalian, subhanallah, saya mewakili jawatankuasa pembinaan Masjid Seri Impian, Bandar Seri Impian Keluang ini. Kita memerlukan lebih kurang 5.4 juta lagi. Sebab begini, pada tahun 2014 bulan April, jawatankuasa pembinaan Masjid Taman Seri Impian ini memutuskan untuk buat masjid yang telah diluluskan pembinaannya lebih kurang 7 juta. Dan kutipan hingga sekarang baru 1.6 juta. Maksud 5.4 juta masih diperlukan. Dan saya kira dalam masa mudah, kalau orang boleh memberikan infak seorang 100 dalam kehidupan dia, 50,000 orang saya rasa dah cukup dah. Tapi benda tu bukan senang nak dapat. Sebab tu saya mewakili pihak jawatankuasa merayu, insya-Allah. Jangan risau dalam bahasa orang putih kita buat. Tak tahu kalau betul tak betul, tolong host tegurkan. No one has ever become poor by giving. Tak ada siapa yang akan jadi susah dengan memberi. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan ini. Marilah sama-sama kita untuk mengumpul saham akhirat. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, anda semua boleh menginfakkan wang kita itu kepada tabung pembinaan Masjid Bandar Seri Impian Keluang. Okey, nampaknya kita dah pun sampai ke penghujung rancangan, Fariha. Ya, benar. Okey, ya. Saya setia menemani awak di tepi ini. Oh, terima kasih Fariha. Dan juga terima kasih kepada kalian yang setia bersama kami sejak 9.30 pagi tadi. Dan jangan lupa nanti kita akan bawakan berkenaan dengan pengisian
cancer survivor Ya. kan, sebab nanti 4 Februari kan tarikh Hari untuk kanser Kanser sedunia. Okey, alright. Di kesempatan ini kita nak ucapkan selamat Tahun Baru Cina. Ya. Gong Xi Fa Cai kepada semua yang menyambutnya. Baik-baik ketika anda pergi ke mana-mana, patuh SOP. Dan yang mana mungkin nak bawa kereta pun baik-baik juga. Ya, sebab masih bercuti kan, anak-anak kita masih bercuti sekolah. Betul. Jaga diri. Okey, Jumpa jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. 有感觉到春天的气息。